Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Kali ni aku nak share kat korang tentang moratorium untuk pinjaman kereta. Aku sebenarnya baru dapat panggilan telefon daripada pihak bank aku menggunakan Maybank untuk pembelian kereta Toyota Vios ni. Jadi aku baru dapat panggilan telefon dan mereka bagi aku quotation lah lebih kurang berapa sebenarnya charge yang dikenakan. Jadi sekejap lagi aku share kat korang tentang moratorium untuk perjanjian pinjaman kereta. Okey, khususnya untuk Maybank lah. Okey, jadi kita jumpa lagi sebentar lagi. Dengan sebelum tu korang perlu tekan like dan juga subscribe dululah. Okey, baik. Okay guys, tadi Maybank baru saja call aku dan mereka ingin pengesahan lah sama ada benarkah aku mengisi email daripada pihak Maybank sebelum ni untuk memohon moratorium. Aku isi pada 7 hari bulan dan hari ni adalah 15 ke 16 hari bulan aku rasa hari ni. Dan mereka akan hantar, dimaklumkan kita akan hantar email dan jika encik bersetuju perlu balas email tersebut. Dan dimaklumkan jugalah tentang, aku tanya juga tentang berapa pembayaran yang dikenakan, bila pembayaran tu dikenakan. Okey, berdasarkan pertanyaan aku tadi, dia kata gini, pembayaran tu dilanjutkan sehingga 6 bulan ke belakang, manakala kadar bayaran bulanannya masih lagi dikekalkan. Sebaliknya untuk bulan yang terakhir tu, okey, untuk bulan yang ke 9 tahun nanti, 9 tahun 6 bulan tu, korang perlu bayar ekstra faedah yang dikenakan oleh pihak bank. Okey, dan dia kata dalam 1000 lebih. Jadi lepas aku letak telefon tadi, aku pun tunggulah email yang dihantar oleh pihak bank. Okey, jadi bila bank hantar email, aku semak balik. Okey, dia cuma perlu aku reply aku bersetuju ke tak bersetuju. Kemudian dia attach dengan satu dokumen perjanjian lah. Okay, dan dia nyatakan berapa tempoh bayaran, bila start, bila berakhir dan macam mana kaedah pembayarannya. Okay, dan yang paling penting adalah berapakah kadar faedah. Okay, kalau ikutkan kereta aku beli ni dulu faedahnya adalah 2.35. Okay, untuk setahun faedah dia. Okay, jadi aku bagi anggaran macam aku buat loan 84,000. Jadi kalau 2.35 lebih kurang dalam 1,900 lah aku punya tahunan punya kadar faedah. Okey, kemudian aku bahagi dengan 6 bulan, jadi aku dapat dalam 900 lebih. Jadi aku anggap okey, mungkin 900 lebih lah. Dan melalui perbualan telefon tadi yang dia kata 1,000 lebih tu, mungkin dia hanya anggarkan sahaja. Okey, jadi bila email tu sampai, aku tengok, oh betul, 1,400 plus dia punya kadar faedah yang dikenakan oleh pihak Maybank untuk tempoh 6 bulan moratorium ni. Okey, jadi aku pelik dari mana datangnya 1,400, macam mana dia kira kan. Okey, rupanya kadar faedah untuk moratorium ni 6 bulan ni, dia tak ikut kadar faedah loan korang buat tu, iaitu macam aku 2.35. Sebaliknya dia bagi satu kadar faedah baru. Okey, 4.37 dia bagi. Okey, itu untuk tahunan punya kadar faedah. Mungkin kadar faedah pembayaran lewat ke. Okey, dan bila dibahagikan, aku dapati bahawa nilainya hampirlah menyamai dengan apa yang aku kira, iaitu 1,400 plus. Okey, jadi itu adalah pengiraan moratorium untuk loan yang kereta yang dibuat melalui Maybank. Okey, Maybank Auto. Jadi sekarang ni aku masih lagi berfikir sama ada aku perlu ke tidak untuk buat moratorium ni, sebab aku diberi masa 2 hari, okey, untuk bersetuju membalas email tersebut. Dan bila aku balas, bermaksud aku bersetujulah untuk terima moratorium tu. Dan aku masih lagi belum membuat keputusan, tapi aku nampak, mula-mula aku rasa macam tak nak ambil. Tapi bila aku fikir, aku bukannya orang yang pakai kereta sampai habis bayar. Dalam tempoh 5 tahun mungkin aku jual, nilai tu semua dah akan include dalam aku punya harga kereta, tolak dengan bank. Mungkin dalam tempoh 5 tahun plus dah adalah cash rebate ataupun dah tak perlu top up macam tu. Yang keduanya nampak macam
okey je kalau akan, contohnya moratorium ni 6 bulan, okey, kau boleh je bank in siap-siap kau punya bayaran hujung tu. Okey, untuk bayaran yang akhir tu, okey, dia punya faedah tu sebenarnya perlu dibayar sekali dengan bayaran akhir tau. Okey, kalau kau punya kereta bayar 1950, kau perlu tambah dengan 1400 lagi untuk bayaran akhir tu. Jadi kau kena fikir kat situ, kau perlu ada cash yang agak besar lah. Okey, bagi situasi orang yang sentiasa habis bayar kereta. Sebab aku jenis 5 tahun sekali tukar kereta, jadi aku tak ada masalah nak fikir sampai kat situ lah, bayaran pada bulan yang tak akhir tu. Okey, jadi kalau korang jenis yang pakai kereta sampai habis bayar, jadi aku rasa korang perlu bersedia untuk bayar di hujung tu nanti. Okey, lebih kurang lah anggaran dia. Sebab aku punya interest tadi dia bagi 4.37. Alright, kemudian aku fikir-fikir balik, tak apa, sebab aku tak akan habis bayar, jadi mungkin aku punya nilai tu aku tak nampak lah. Sama juga macam moratorium 1.0, di mana aku ambil moratorium, kemudian bila aku tolak Honda City tu, aku perlu tambah dalam 2000 je. Okey, aku bayangkan kalau kadar faedahnya adalah lebih kurang sama, sebenarnya tak adalah nampak sangat. Okey, sebab logiknya aku dah apply moratorium 6 bulan tak payah bayar. Kemudian lepas dah guna 5 tahun, sebenarnya kurang 5 tahun, bulan ni baru 5 tahun. Okey, tolak dengan harga semasa perlu tambah 2000 je. Aku rasa macam, yalah, moratorium bayaran 6 bulan aku dah simpan, aku punya top up 2000 saja. Mungkin kat situlah kadar faedah untuk 6 bulan moratorium, dan juga sikit bayaran loan kereta yang tak boleh di cover. Okey, sedangkan aku dapat simpanan 6 bulan dan aku memang simpan. Jadi aku rasa mungkin aku akan ambil moratorium ni, dan aku akan jadikan ia simpanan lah. Okey, satu lagi yang last, dia kata aku punya bayaran kereta adalah 23, jadi sekarang ni adalah 16 hari bulan. Jadi sebenarnya dia takut waktu proses tu makan masa yang lama, jadi dia minta supaya aku keluarkan dulu duit dalam akaun bank. Okey, jadi aku tanya jugalah. Okey, sebab aku punya auto debit kan, takut dia potong. Jadi aku tanya juga, andai katalah aku tak sempat nak keluarkan dan auto debit dah berlaku, apa yang berlaku? Dia kata nanti kita akan refund semula. Okey, mungkin ambil masa jugalah proses refund tu kan. Okey, jadi itu je lah yang aku nak kongsi setakat ni tentang moratorium untuk perjanjian kereta melalui Maybank. Okey, jadi kalau korang rasa ada tambahan ke, ada nak betulkan ke, boleh tulis di ruangan komen, kita kongsi. Okey, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum. Bye.